dalam saat-saat pecutan Ramadan ni kan. Pecutan Ramadan ya. Semua tengah macam orang cakap apa kejar kan. Masing-masing kejar, masing-masing nak juga orang kata macam buat sesuatu yang bermakna. Betul. Sangat-sangat bermakna. Sebab itu dengan hari ini kita punya topik pecutan Ramadan. Tadi kita berbincangkan tentang sedekah dan kali ini 10 malam terakhir bersama Kejar Lailatul Qadar. Bersama dengan kita ada Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Selamat datang Ustaz. Selamat alhamdulillah. Daripada Johor ke? Tak, daripada Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Sebanyak. Baik, tadi Husna pula. Fiona. Husna. Tadi Fiona. Ada ke Ustaz? Tadi Fiona dia nak tanya soalan dia. Silakan. Ustaz, sebenarnya Ustaz, tadi macam Fiona ada ceritakan juga yang Fiona masih lagi baru, masih lagi belajar, banyak benda yang tak tahu. Betul. Tapi macam kita seringkali dengar Lailatul Qadar ni, apakah yang penting dan apakah makna Lailatul Qadar ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim-muslimat sedang menonton dan sekalian Fiona dan Zaid. Ya. Bila sebut tentang Lailatul Qadar ni kita kena tahu beberapa perkara. Pertama, Lailatul Qadar ni satu malam yang Allah beri pada bulan Ramadan pada setiap tahun. Satu je malam dalam setahun itu berada dalam bulan Ramadan. Itu yang kita kena tahu satu. Dan sebenarnya Allah sembunyikan malam tersebut. Allah sembunyikan malam tersebut kita tak tahu dari mula Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita tak tahu. Okey. Dan seterusnya juga kita kena memburu tu kerana apa? Kerana kita nak dapat satu perkara yang paling hebat. Apakah perkara hebat dalam malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam tersebut rupanya hebatnya diturunkan Al-Quran. Jadi hebat tu sebab apa? Diturunkan Al-Quran. Satu. Dan yang kedua kalau kita tengok apakah hebat Lailatul Qadar iaitu apa? Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa melakukan amalan walaupun sedikit maka digandakan dengan 1000 bulan. Bersamaan 83 tahun 4 bulan macam tu. Walaupun kita bagi hanya secangkir air, secawan air untuk orang minum, itu amalan yang mana amalan tersebut tu digandakan sebanyak 1000 bulan. Apatah lagi kalau kita solat, kita baca Al-Quran dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga disebut juga inna anzalna fi lailatul mubarak, bahawa sesungguhnya malam itu disebut malam yang mubarak, iaitu apa? Malam yang diberkati. Apakah yang dikatakan diberkati? Dalam bahasa Arab al-mubarak itu iaitu apa? Ziyadatul khair, ditambah kebaikan. Kita dalam bulan Ramadan kita baik. Malam bulan Ramadan kita baik. Tapi dengan kebaikan tu Allah tambah kebaikan. Tambah lagi. Itu yang nikmat dia tu. Okey. Dan seterusnya juga iaitu apa? Yang paling besar Nabi SAW sebut dalam satu hadis Imam Bukhari, Nabi sebut man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang membangunkan, ini yang membangunkan, yang beramal, membangunkan dengan amalan-amalan yang soleh pada malam itu karena itu dengan iman, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia tak kufur kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap kebaikan, mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan segala dosa yang telah lalu. Allahu akbar. Allah, semua dosa. Semua dosa kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa. Tapi dengan malam inilah kita cari. Malam-malam ini kita kejar. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin, insya-Allah. Macam tu. Okay? Ustaz, bila disebut macam itulah, yalah. Siapa tak nak dosa-dosa lalu dihapuskan Ustaz? Ya. Ada orang tanya spesifik soalan. Bila Lailatul Qadar ni? Baik. Bila Lailatul Qadar? Baik, kalau kita lihat satu hadis daripada Imam Bukhari dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan yang bermaksud Nabi SAW menyebut carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang akhir. Itu Nabi pernah sebut. 10 malam yang akhir ni kita dah mula dah sekarang ni kan, 10 malam yang akhir. Dan begitu juga dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebut daripada Aisyah juga, carilah malam-malam yang ganjil pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Mana malam terakhir itu 21, malam 23, malam 25, 27, 29 kan. Jadi malam yang ganjil. Nisbah saya, kita sebagai orang beriman, kita beramallah daripada malam yang pertama sampai hingga malam yang ke-30. InsyaAllah kita akan dapat. Ini dah terjawab lah sebab ada orang kata, Zack, malam kat Malaysia dengan malam kat England lain. So better macam tu lah. Betul, maknanya kita beramal lah. Maknanya sekurang-kurangnya kita carilah pada 10 malam akhir. Sekurang-kurangnya kita cari pada malam yang ganjil. Tapi yang terbaik yang diajarkan kepada kita daripada mula beramal pada awal Ramadan sampailah pada malam hari raya. Confirm kita akan dapat. Begitu Baik. Baiklah. Tapi kita nak tahu juga macam sebab kita nak dapatkan contoh-contoh kan juga bagi penonton kita yang ada kat rumah, macam mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah antara persiapan Rasulullah yang dilakukan ataupun dipraktiskan pada malam-malam Baik.
Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, maka kita tengok dalam maksud hadis itu ada 3 benda Nabi buat. Khususnya kalau kita lihat pada malam daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni isteri Nabi SAW, dan lihat apa yang Nabi lakukan. Nabi melakukan 3 perkara pada malam-malam itu kan. Yang pertama apa? Nabi SAW mengikat kainnya. Apa yang dikatakan mengikat kainnya? Maknanya dia meninggalkan ia bersama isterinya. Maknanya malam tu dia beribadah. Yang kedua apa? Dia membangunkan ibadat. Maknanya dia membangunkan ibadat dengan amalan-amalan lah. Dan yang ketiga, ia mengejut qaza ahlu, iaitu dia mengejut iaitu saudara ahli keluarganya untuk sama-sama beribadah. 3 benda. So kalau kita buat 3 tu, niat tu dapat lagi pahala sunnah juga. Dapat sunnah lah. Maknanya kalau kita bukan hanya kita bangun malam, tapi kita kejutkan anak isteri kita untuk sama-sama beribadat, baca Quran ke, solat apa malam pun, maka waktu tu insya-Allah kita sebenarnya telah membangunkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ustaz, malam Lailatul Qadar bila Ustaz sebut tadi kan ialah buat amal baca Quran semua. Ada tak amalan yang tertentu yang khusus untuk malam Lailatul Qadar ni, Ustaz? Baik, kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i telah menukilkan yang dikatakan amal Lailatul Qadar ni bagaimana yang kita lakukan. Pertama, sekurang-kurangnya kita solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Maka sekurang-kurangnya at least sekurang-kurangnya kita solat Isyak berjamaah, solat subuh berjamaah. Jadi makna itu kita dah kira membangunkan malam Lailatul Qadar. Faham tak maksudnya? Akan hebatkan sekurang-kurangnya lah. Maknanya kita dapat bangun malam, apatah lagi kita diislamkan dengan solat sunat tarawih. Betul? Lepas tu solat sunat witir dan sebagainya. Dan kita boleh buat solat sunat tahajud. Kita boleh buat sunat taubat. Kita boleh solat hajat. Kita banyak hajat yang kita minta untuk kebaikan dalam kehidupan kita. 1 tahun akan datang dan berterusan. Maka di situlah kita munajat kepada Allah Taala. Maknanya bukan amalan yang kita tengok, rupanya sekurang-kurangnya kita bangun untuk solat Isyak berjamaah dan solat subuh. Boleh sulami dengan solat sunat tarawih, kita ada solat tahajud, solat witir, solat hajat dan sebagainya. Dan begitu juga zikrullah. Apa zikrullah? Iaitu berzikir, menyebut nama Allah. Fiona, kalau ni kita sebut nama Allah yang 99 Asmaul Husna tu. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Qudus, ya Qudus, ya Salam, ya Salam. Maka kita sebut. InsyaAllah kalau Allah sebut dalam Quran kan, siapa yang menyebut nama Allah, maka Allah, sebutlah kamu dengan nama Allah, Allah akan beri kebaikan. Macam tu. Maknanya kita sebutlah nama Allah yang 99. Bukan itu saja, dengan berzikir saja, maka kita ke muhasabah diri. Muhasabah diri pada masa tersebut, iaitu apa? Kita tengok diri kita, renung diri kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka dengan sendiri kita minta ampun dengan beristighfar kepada Allah pada malam tersebut. Dan akhirnya, ingat, jangan lupa juga, iaitu apa? Berdoa. Apakah amalan berdoa tu? Maka kita lihat disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah menyebut, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai-ramai, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu biasa imam bacalah. Tapi sekurang-kurangnya kita baca Allahumma inna aku afu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maaf dan mencintai orang yang minta maaf dan ampunkan dosaku, ya Allah. Maknanya kita minta, Allah tu memang maaf, maha pengampun, amat pengampun. Jadi pada malam tersebut kita minta ampun dah kepada Allah Taala. Ustaz, saya sukalah sebab alang-alang kita bersedekah kan. Ustaz, boleh tak kita sama-sama dengan penonton kita baca doa ni, Ustaz? Ustaz boleh tak, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kita bacalah doa ni, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku. Ini kita minta ampun kepada Allah di atas segala dosa yang kita telah lakukan. Jangan kita pandang ringan dosa yang kita lakukan ni, rupanya dia akan mencalarkan kehidupan kita. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, di atas perkongsian, Ustaz. Mungkin secara ringkas Ustaz boleh beritahu kepada penonton Ustaz punya Instagram apa sebagainya. Silakan. Saya Instagram tak adalah, tapi carilah Muhammad Jazlan bin Abdullah. Itulah dia sebenarnya. Yang kecil, Jazlan 7667. Itu anak saya yang paling kecil. Sekarang baru cukup 3 tahun. Saya nak 3 dia. Dia salah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, di atas perkongsian saya. Baik.